Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihilladzina astafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi perbicaraan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Masih lagi membicarakan fasal yang pertama pada menyatakan mata, halaman yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hadzahu minadz zina fal ainani tazniyani wa zina huma an-nadhru wal yadani tazniyani wa zina huma al batshu wal rijlani tazniyani wa zina huma al mashyu wal famu yazni wa zinahu at taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal faraju au yukadzibuhu. Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada perbuatan keji, iaitu zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina kedua mata itu ialah memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina kedua tangan itu ialah menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki itu berzina keduanya, dan zina kedua kaki itu ialah berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zina mulut itu mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Dan bermula hati itu berkehendak ia, dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu pula oleh faraj, yakni kemaluan, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu, atau sebaliknya mendustakan ia akan dia, mendustakan faraj daripada melakukan zina, yakni dengan bahawa tertegah ia daripadanya daripada berzina. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Baik, pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Mandiri kemukakan kepada kita hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, berhubung tentang bahayanya anggota tubuh badan apabila tidak dijaga, tidak dipelihara. Kerana anggota tubuh badan itu juga terbabit dalam perzinahan, terbabit dalam amalan yang keji. Dengan kata lain, bukan mata sahaja, malah anggota yang 7 juga
terbabit sama dalam kekejian. Zina itu perkara yang keji. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita bahawa setiap anggota tubuh badan anak Adam itu terlibat dalam kekejian, yakni perzinahan. Dan Rasulullah nyatakan kedua-dua mata manusia dikira berzina, yakni melakukan perkara yang keji apabila melihat yang diharamkan melihat. Begitu juga dua tangan terbabit dalam zina. Makna zina di sini melakukan perkara yang keji. Ya. Dan zina kedua tangan itu menampar, tampar, bukan pada tempatnya, bukan menampar untuk perkara yang dibenarkan. Dua kaki juga terbabit dalam berzina. Dengan kata dua kaki itu melakukan kekejian apabila dua kaki melangkah kepada tempat yang diharamkan. Begitulah dinyatakan berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, seorang tokoh ulama sufi yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. 709 Hijrah, dah wafat 700 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari dalam kalam-kalam hikmahnya, Syarah Hikam, dikupas lanjut dalam kitabnya Iqadhul Himam, mengemukakan antara kalam hikmahnya, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at, pelbagai, ajnasul a'mal, jenis-jenis tingkah laku perbuatan manusia, pelbagai bentuk tingkah laku, gerak-geri amalan manusia itu, kerana litanawwi waridal ahwal, kerana kepelbagaian yang melintasi, yang membisik ahwal hati sanubari manusia. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi ini menghubungkan dua perkara. Yang pertama, harakatul jasmaniyah, gerakan dan tingkah laku anggota-anggota luaran jasmani. Gerakan, tingkah laku anggota-anggota zahir, anggota-anggota luaran disebut jasmani. Berhubung dengan harakatul qalbiyah, gerakan, tindak tanduk hati sanubari manusia. Ada hubungan di antara harakatul jasmaniyah
gerakkan tindak tanduk anggota zahir, anggota luaran dengan gerakkan tindak tanduk anggota dalaman, iaitu hati sanubari. Kenapa dia menyatakan hal ini? Kerana menjelaskan bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang zina. Jadi selama ni yang kita faham, zina itu angkara kemaluan. Tetapi hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi ini, Rasulullah jelaskan kepada kita bahawa mata pun terbabit dalam perzinahan. Makna zina di sini keji. Mata pun terbabit dalam amalan gerakan yang keji. Begitu juga dua tangan, begitu juga dua kaki, begitu juga mulut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal faraju aw yukazzibu. Dan Rasulullah menyebut pula, dan hati sanubari manusia itu bercita-cita. Sama ada hati itu akan membenarkan, hati sanubari itu akan membenarkan apa yang dilihat. Hati sanubari itu membenarkan apa yang dilakukan oleh dua tangan. Sama ada hati sanubari itu membenarkan apa yang dilakukan oleh dua kaki, ataupun sebaliknya, hati sanubari itu menolak apa yang dilakukan oleh dua mata, oleh dua tangan, dua kaki, begitu juga mulut. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa hati, sama ada hati itu membenarkan, hati sanubari itu membenarkan atau menolak. Oleh itu, akhir sekali, kalau hati itu membenarkan, hati sanubari membenarkan, hati sanubari itu akan menggesa kemaluan manusia, melakukan perbuatan keji iaitu zina. Atau sebaliknya, hati itu menolak, hati sanubari menolak, maka terpeliharalah kemaluan manusia daripada perbuatan keji iaitu zina. Maka hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi ini menunjukkan ada hubungan rapat antara anggota luaran dengan anggota dalaman. Anggota luaran yang dimaksudkan 7 anggota, manakala anggota dalaman itu tak lain tak bukan hati sanubari. Dan hati sanubari akan buat keputusan. Keputusannya nanti akan terbukti pada kemaluan manusia itu sendiri. Baiklah, oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Skandari wafat pada tahun 709 Hijrah, menjelaskan kepada kita ada hubungan antara dua gerakan, dua tingkah laku. Harakatul jasmaniyah, gerakan tingkah laku anggota zahir, dengan harakatul kalbiyah, gerakan tindak tanduk hati sanubari. Baik. Oleh itu Imam Atha'illah As-Skandari dalam kalam hikmahnya menyatakan tanawwa'at ajnasul a'mal, pelbagai bentuk amal-amal ibadah yang disyariatkan. Contoh, ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang itu satu-satunya ibadah yang kita dapat mentarifkan apa itu sembahyang.
perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maka ibadah solat itu ada perbuatan, ada perkataan, lafaz yang perlu kita sebut. Perbuatannya berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Datang persoalan, kenapa perlu ibadah sembahyang itu disyariatkan sedemikian rupa? Ada gerakan pada anggota tubuh badan. Kerana gerakan anggota tubuh badan itu akan berhubung dengan gerakan hati sanubari. Baik, begitu juga disyariatkan kepada manusia itu berpuasa. Apabila berpuasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Dan kita pun faham takrif puasa, menahan diri daripada makan minum dan apa-apa jua yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hinggalah ke terbenam matahari. Maka kita terpaksa menahan diri, menahan perut, menahan mulut, menahan dan memelihara penglihatan mata, pendengaran telinga. Berat tu, memang berat. Kenapa itu semua? Itu telah membataskan gerakan dan tindak tanduk anggota tubuh badan. Kerana gerakan tindak tanduk anggota tubuh badan itu berhubung dengan gerakan dan tindak tanduk anggota dalaman hati sanubari. Begitu juga disyariatkan kepada kita zakat. Siapa nak zakat? Punya ngumpul harta susah. Bukan senang dengan PKP lagi ni. Tiba-tiba dah kumpul harta, kumpul, kena zakat harta. Tak banyak pun kena juga. Kena zakat harta. Kita ni kalau boleh nak duit zakat. Bukan dikenakan zakat. Nak duit zakat. Nak gunakan duit zakat. Nak belanjakan duit zakat. Kita nak macam itu. Tapi benda berzakat tak ada. Wal'iyazubillah. Kenapa? Apabila kita berzakat, di situ satu pengorbanan jiwa dan raga kita. Punya penat dua tangan bekerja, penat dua kaki melangkah mengumpul harta, dan terpaksalah menahan kesabaran. Duit itu perlu diagihkan, ada hak yang perlu ditunaikan. Maka ada kesan. Apabila dibataskan itu perbuatan manusia, maka batasan perbuatan manusia itu berhubung dengan gerakan hati sanubari. Apabila dibataskan perbuatan manusia, dibataskan kehendak manusia. Kehendak manusia nak melantak aja duit tu, tak boleh. Dibataskan kehendak hati sanubari, perlu dizakatkan. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Skandari menyatakan, dipelbagaikan bentuk amal ibadah, dipelbagaikan bentuk amal ibadah. Ibadah semayang ada bentuk, ada rupa bentuknya. Ibadah puasa ada rupa bentuknya. Ibadah zakat ada rupa bentuknya. Kenapa? Kerana dia berhubung dengan al-ahwal. Berhubung dengan al-ahwal, hal ehwal hati sanubari manusia. Baik, maka datanglah kalam hikmah, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Waridatil ahwal, ahwal, hal ehwal hati. Apa itu hal ehwal hati? Al-hal, al-ma'al. Jadi hal ehwal hati. Hal ehwal hati ini
Antaranya ialah pertamanya, hal ehwal hati ini merupakan khayalun. Kha ya alif lam, khayalun. Orang Melayu terjemah khayal, tapi maksud di sini makna khayal itu ialah imajinasi. Imajinasi itu antara hal ehwal hati. Allah Subhanahu wa taala letakkan di benak hati kita khayal, iaitu imajinasi. Kita dapat menggambarkan sesuatu lebih daripada apa yang dilihat oleh mata. Mata kita melihat wildfire, nampak wildfire tu dekat showroom, mata melihat. Apabila dia bergerak sampai di hati sanubari, pergerakan penglihatan mata menuju ke hati sanubari itu disebut khawatir. Kha waw alif tara, khawatir. Jamak taksir daripada khatir. Kha alif tara. Dia ada banyak makna, tapi khatir di sini, khawatir di sini, Pak Tih, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman waktu belajar kat Pondok Keroh tu, khawatir dimaksudkan di sinilah lintasan-lintasan hati. Daripada penglihatan mata, dia melintaskan di hati sanubari. Kalau tak pandang, tak terlintas di hati. Kalau tak dengar, tak terlintas di hati. Kerana dia pandang, dia dengar, itulah terlintas di benak hati dia. Maka disebut khawatir, lintasan hati. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Skandari juga menyebut bahawa khawatir itu merupakan bisikan-bisikan hati. Jadi ada dua. Kalau Pak Tih mudah, dia kata lintasan hati, terlintas di hati, kesan daripada apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dia melintaskan di hati sanubari. Jadi apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh mata menyebabkan hasilnya bisikan hati. Bisikan hati. Tapi kalau bisikan ni cuma tak dengari oleh orang. Pembisik itu kepada orang yang dibisik dia dengar. Tu istilah itulah. Sebab itu Pak Tih sebut khawatir itu ialah lintasan hati. Boleh juga disebut bisikan hati. Apabila memandang, barulah terlintas di hati, hasilnya bisikan hati. Apabila didengar, barulah terlintas di hati, bisikan hati. Baik, khawatir. Maka khawatir itu, lintasan-lintasan hati itu, mula-mula sekali dia menghasilkan khayalun. Step pertama khawatir tu lintasan. Dia khawatir tu makna lintasan lah, lintasan hati daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diluahkan. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diluahkan, apa yang disentuh, apa yang dihidu, semuanya akan menghasilkan khawatir. Lintasan hati. Lintasan hati itu nanti bila dah terlintas di hati, mula-mula sekali dia akan memprodukkan khayalun. Khayal di sinilah imajinasi. Dia akan tasawur
dia akan menggambarkan suatu. Imajinasi, digambarkan suatu. Jadi apabila ditengok wildfire tu terlintas di hati, digambar seronoknya ada wildfire berjalan, fun and fair, fun fair. Itu dia khayalun, tu khayal. Selepas khayal, tu dia akan bawa kepada apa yang disebut wahmun, waham. Kan kita belajar syak, zan, waham. Waham di sini adalah ilusi. Ilusi. Kalau tadi khayal ni kita gambarkan suatu, imajinasi, kita gambarkan suatu. Kadang-kadang melebihi apa yang kita lihat. Yang lihat setakat tu je yang kita lihat. Wildfire warna hitam, rotek tinggi, insurans tinggi. Tapi dia punya khayalan dia, imajinasi dia, jalan ke Kuala Lumpur, ibu negara, PKP, tak lepas macam mana? Contoh begitu. Khayalun. Lepas khayal, maka dia datang wahmun. Wahmun, ilusi. Ilusi ni kita kata datang tanggapan-tanggapan. Macam-macam kita anggap. Kita meletakkan tanggapan. Jadi apabila kita dah nampak wildfire tu, datanglah satu tanggapan. Orang akan tengok aku. Action and generation. Aku kaya. Tapi berpeluh nak bayar hutang. Contoh. Itu namanya ilusi. Tanggapan-tanggapan. Tapi belum benar lagi. Sama ada imajinasi itu khayalan kan. Perkara itu belum benar lagi. Ilusi pun maknanya tanggapan tu pun belum benar lagi. Daripada khayalun datanglah wahmun, datanglah afkarun. Fikir. Dia mula berfikir. Dia mula berfikir tentang apa yang dikhayalkan. Dia mula berfikir tentang apa yang tanggapan yang didapat. Dia mula berfikir. Dia atur strategi. Nak binti seorang, astagfirullahalazim. Fikir. Fikrun. Dia mula berfikir. Selepas itu sama ada apa yang difikirkan itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mishkatul Anwar. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Jadi apa yang dihujah oleh Imam Al-Ghazali dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari. Wafat pada tahun 709 Hijrah. Imam Ghazali 505 Hijrah. Imam Ibnu Athaillah Askandari 709 Hijrah. Jarak 200 tahun. Jadi Imam Ghazali kata begitulah susunannya. Khayal, imajinasi, kemudian wahmun, ilusi, kemudian fikrun, fikir. Buah fikiran. Fikrun di sini mana buah fikiran. In English language you call what? Idea. Dia dapat idea. Barulah lepas tu datangnya apa yang disebut zikrun. Zikrun, zakara, mengingat. Hari dizikir, diingat. Dan akhir sekali dia hifzun, dia akan pelihara. Apa makna zikrun? Zikrun ni mengingat, dia ingat aja. Hifzun ni dia pelihara. Maknanya susah dia nak lupakan benda tu. Hifzun. Itu istilah yang diberikan. Itulah dia ahwal. Hal ehwal hati sanubari. Banyak hal ehwal hati sanubari. Khayalnya lain, imajinasinya lain, ilusinya lain, ideanya lain. Begitu juga maknanya ngingat dan dia terpahat di hati sanubari. Tu ceritanya. Hifzun tu
terpahat di hati sanubari. Kemudian terpulanglah. Datanglah di situ tindakan selanjutnya al-iradat, iaitu kehendak, kemahuan. Kemudian datanglah apa yang disebut al-himmah, cita-cita. Dan datanglah di situ al-azam, keazaman. Mula-mula iradah, kehendak. Yang kedua al-himmah, ha mim mim, himmah, cita-cita. Cita-cita tu dia bercita-cita lah, tapi tak pasti dapat. Tapi yang istimewa azam. Kalau azam ni cita-cita dan berusaha. Dia dah bercita-cita, dia akan berusaha, dia akan mengorak langkah. Dia akan mengorak langkah. Itulah dia ahwalul qalbiyah, hal ehwal hati sanubari manusia. Kerana dah Rasulullah SAW sebut hadis ini, bagaimana Imam Al-Ghazali jelaskan dan Imam Ibnu Atta'illah Askandari kupaskan lagi kepada kita, kerana dinyatakan kepada kita di sini dijelaskan kepada kita di sini, bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Hati itu berkehendak ia dan bercita-cita ia. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzibu. Wal qalbu yahummu, himmah, maknanya bercita-cita. Bercita-cita tu daripada dia nak dulu, lepas nak dia himmah, lepas tu dia berazam. Terpulanglah kemaluan, sama ada membenarkan ataupun menolak sama sekali apa yang diidam-idamkan. Dia kalau sebut himmah tu cita-cita yang diidam-idamkan. Yahummu tu, azam tu dia bercita-cita dan berusaha. Orang selalu cakap usaha diteruskan. Usaha diteruskan. Maka jelas kepada kita hubungan di antara harakatul jasmaniyah dengan harakatul qalbiyah. Maka kita kata harakatul jasmaniyah, gerakan tindak tanduk anggota zahir ni disebut al-a'mal, amal perbuatan. Tetapi harakatul qalbiyah, gerakan hati sanubari itu disebut al-ahwal, iaitu hal ehwal hati sanubari. Jadi ada perbezaan di antara al-a'mal dengan al-ahwal. Al-a'mal perbuatan, tingkah laku anggota luaran. Al-ahwal, hal ehwal ni hati sanubari yang disebut tadi tu. Dia step by step, satu persatu. Jadi apa pun dia mesti khayal dulu, imajinasi. Lepas dia berkhayal, dia mula ada tanggapan. Itu namanya ilusi. Lepas tu datanglah idea, buah fikiran, fikrun, afkar. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya, kaki itu akan berjalan di dalam kebun syurga.
dan mahlikainya. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya dalam syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah dalam syurga. Itulah kemuncak kenikmatan. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhun, wajah muka yang bercahaya-cahaya, mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhira. Kepada Tuhannya dia melihat atas layaknya. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka mata hanya senya ia kerana memandang zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu baik, dan tiada ada dalam negeri di dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia kedua biji mata dengan sehingga-hingga pelihara, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia penglihatan mata itu, dan bahawa tiada dikotor akan dia penglihatan mata dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Pengarang kitab ini mengakhiri dalam membicarakan tentang fasal pertama. Fasal pertama pada menyatakan mata, didatangkan kepada kita sepotong ayat suci Al-Quran, dan didatangkan kepada kita dua hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba jelaskan apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama as-salafus salih. Ada dua ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 30, surah Ghafir ayat 19. Dua firman Allah dan dua hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melengkapi bagi membicarakan tentang fasal yang pertama pada menyatakan anggota yang paling banyak memberi kebaikan atau sebaliknya kemudaratan, mata. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.